Memburu Daim dan Muhyiddin, Tan Sri Robert Tan, Tycoon Spenko diserbu SPRM. Tahun 2019 berjaya dan Nazar berjaya singkirkan Spenko tender, membekal dan mengurus fleet kenderaan kerajaan Malaysia. Namun, Muhyiddin batalkan kontrak dan pilih Spenko. Mengapa? Kini Daim diburu SPRM, tempiasnya kepada Tan Sri Datu Robert Tan Hua Chon. Suruhanjaya Siasatan Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyerbu kediaman Tan Sri Datu Robert Tan Hua semalam bagi siasatan berhubung dakwaan rasuah perolehan membekal dan mengurus fleet kenderaan kerajaan Malaysia bernilai RM4.5 bilion. Turut diserbu 4 syarikat termasuk salah satu daripadanya merupakan syarikat Spenko Sendirian Berhad pembekal kenderaan kerajaan. Ketua Pusurujaya SPRM Azam Baki dan pengarah siasatan Hishamuddin Hashim mengesahkan serbuan itu. Dilaporkan lebih 100 akaun persendirian dan syarikat yang dibawa kawalan diperoleh SPRM bagi sembakan lanjut. Tiada pembekuan akuan yang dibuat setakat ini. Sejak 30 Oktober 1993, Spenko Sendirian Berhad memegang konsensi untuk membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan selama 25 tahun. Namun, kontrak konsensi itu tamat pada 2019 dan telah dibuka kepada syarikat lain. Syarikat-syarikat terlibat dalam bidaan iaitu Spenko, Kumpulan Nazar, Berjaya, Saim Derby dan DRB Highcom, Kumpulan Semling, Komos dan Go Auto yang menjadi wakil pengedar jenama Hafal. Banyak spekulasi ketika itu. Berjaya Group dan Nazar Sendirian Berhad diumumkan memenangi tender dengan harga lebih kompetitif. Seterusnya dipilih sebagai konsensi baharu dan menerima surat hasrat LOI pada tahun 2019. Bagaimanapun, selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, dalam tempoh 3 bulan LOI itu ditamatkan pada 2020 dan tender dianugerahkan kepada Spenko. Tan Sri Muhyiddin selain didesak Tun Daim, terpaksa menerima tawaran Tan Sri Robert Tan Hua kerana telah memberi sumbangan RM2 juta kepada kempennya dalam COVID-19. Pada Julai tahun lepas, pengasas Berjaya Tan Sri Vincent Tan memfailkan saman terhadap Kementerian Kewangan dan Spenko berhubung LOI yang ditamatkan. Tan mendakwa kontrak tersebut dianugerahkan kepada Spenko walaupun harga yang ditawarkan syarikat itu lebih tinggi RM700 juta. Vincent Tan mendesak SPRM segera melakukan siasatan. Siasatan kes ini senyap dan hanya kembali meletup selepas Tun Daim dan keluarga dipanggil SPRM baru-baru, sehingga penyitaan Menara Ilham ini turut menyiasat bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya serta Mirzan Mahathir, anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Semua tahu Tan Sri Robert Tan Hua Chon merupakan kroni Tun Daim Zainuddin dalam Spenko ketika Daim sebagai Menteri Kewangan. Lembaga pengarah Spenko ialah Tun Rao Sharif selaku pengerusi, Tan Sri Robert Tan Hua Chon pengarah urusan, Datuk Sri Tan Han Chuan dan Datuk Azman Haji Idris selaku CEO Spenko. Spenko mencatatkan keuntungan selepas cukai sebanyak RM34.9 juta atas hasil RM417.6 juta pada tahun kewangan berakhir 30 Disember 2022. Pemegang saham Spenko ialah Jati Rata Sendirian Berhad, Minhat bin Mion, Tan Sri Robert Tan Hua Chon, Datuk Sri Tan Han Chuan dan Datuk Tan Ching Ching. Tan Sri Robert Tan Hua Chon merupakan tycoon dan korporat terkenal mengawal lebih 100 syarikat tersenerai awam di negara ini. Antara syarikat terkenal miliknya ialah Jasa Ita Berhad,
JKG Lane Berhad dan Marco Holding Berhad. Sebanyak 3 projek infrastruktur di bawah peruntukan kerajaan persekutuan sedang dalam proses untuk disiapkan dan bakal memberikan manfaat kepada rakyat di negeri ini. Projek itu adalah penambahan kapasiti loji rawatan air Telibong 2 Tampaluri, pembahagian pencawang pembahagian utama PPU Gudon Telipuk, dan pembangunan lembangan sungai bersepadu Sungai Moyog Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Haji Yusof berkata, projek penambahan kapasiti loji rawatan air Telibong 2 Tampaluri dapat memberi manfaat kepada penduduk di kawasan utara pantai barat selatan Sabah. Katanya, projek itu dapat meningkatkan tahap keupayaan bekalan air daripada 80 JLH ke 160 JLH dan kapasiti simpanan air daripada 94.6 juta liter kepada 163.3 liter. Peningkatan tahap operasi dan perkhidmatan bekalan air itu melibatkan anggaran penduduk seramai 441,000 orang. Projek yang sudah siap 94.57% dan dijangka siap sepenuhnya Februari depan akan memberikan peningkatan liputan bekalan ke kawasan Tuaran, Telipuk, Menggetal, Inanam dan Likas, katanya. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam berkata demikian selepas meninjau fasiliti infra bekalan air dan tenaga sempena hari kedua lawatannya ke Sabah hari ini. Menurutnya, projek pembahagian PPU Gudon Telipuk pula dibina untuk meningkatkan pembekalan tenaga elektrik ke kawasan Gudon, Sepanggar dan sekitarnya disebabkan peningkatan kapasiti beban. Selain itu, PPU Gudon juga dapat memastikan pengguna di kawasan Gudon mendapat bekalan elektrik yang berdaya harap. Projek ini sudah siap 49% dan dijangka siap sepenuhnya Ogos depan, katanya. Sementara itu, katanya, projek pembangunan lembangan sungai bersepadu Sungai Moyog pula bertujuan mengurangkan keluasan kawasan yang dilanda banjir di dalam lembangan Sungai Moyog terutama di Kepayan dan sekitarnya. Pelaksanaan projek ini dapat mengurangkan magnitude dan kekerapan banjir sekaligus meningkatkan tahap kemampanan kualiti hidup penduduk di kawasan Pekan Kibabaik, Donggongon dan Tetan. Projek ini juga sudah siap hampir 82.64% dan dijangka siap sepenuhnya pada Disember depan, katanya.